Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di mana saja anda berada? Mudah-mudahan ceria dan bahagia selalu bersama dengan yang tersayang. Kepada penduduk Malaysia, Singapura dan di mana saja yang dapat siaran ini, teruskan bersama kami dengan siaran Al-Kuliah secara langsung dari studio TV3 pada petang ini. Dan kepada anda semua, di tangan saya ni ada satu buku kecil. Ini sangat bermakna kalau anda hendak pergi ke mana-mana luar negara. Ini sangat penting. Kalau tidak, tak dibenarkan masuk. Ini pasport saya lah. Tuan perempuan, pernah dengar tak pasport Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, Nabi pada pasport juga ke Ustaz? Bila Nabi buat, Nabi melancong ke mana? Jadi itulah tajuk kita, pasport Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan, yang mengupas tajuk ini bukanlah saya yang selayaknya. Kita telah mengundang dua orang yang telah mencipta pasport Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Di sebelah kanan saya perkenalkan yang bahagia, Dr. Wan Hassan Wan Ahmad, pengarah Triple Power Publications. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan juga gandengan beliau ialah yang bahagia, Dr. Khalil Haji Nordin, pengarah penerbitan Triple Power Publications. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Muhammad Khalil. Alhamdulillah. Muhammad tu yang terpuji. Perempuan, apapun kita mengalu-alukan kedatangan satu rombongan, bukan mengamar marhaban ya, bukan kumpulan Yasin, tapi Biro Hawa Surau Al-Jannah, Taman Jasa Utama Batu Cave Selangor. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Jadi tuan dan puan-puan, bila menyebut tentang pasport Rasulullah, saya nak tunjuk ini pasport saya ya. Ini pasport saya. Apa pun saya lihat, di manakah pasport Rasulullah? Pasport Rasulullah ini, tuan dan puan-puan ya. Beza kan, saya kecil lah. Memanglah Nabi lagi besar kan. Hebat, agung dan sebagainya. Ini pasport Rasulullah. Anda boleh lihat ya. So, nak tanya yang bahagia Dr. Wan Hassan lah. Bagaimana tercetusnya idea untuk menerbitkan buku kecil yang padat dengan judul yang menarik sekali sini, macam-macam ada, dengan tajuknya pasport Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Doktor. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih saudara pengurusi majlis Ustaz Fauzi, yang dihormati penonton-penonton di rumah serta di studio. Okey, saya nak betulkan kekeliruan pasal sebenarnya Rasulullah tak ada pasport. Okey, Rasulullah tak ada pasport. Dan ini bukan pasport untuk jadi Rasulullah. Okey, ini sebenarnya saya sebagai penyusun tentang biodata Rasulullah. Jadi tentang soalan, okey, isu kekeliruan, okey, isu tercetusnya, macam mana tercetusnya idea tentang pasport Rasulullah ini, sebenarnya anak saya yang tanya pasal biodata Rasulullah. Contoh soalan-soalan anak saya tanya, ayah, abah, Rasulullah ada berapa orang anak? Sebenarnya saya tahu ramai je, saya tak tahu detail lagi. Okey. Anak saya tanya juga soalan, Siti Aisyah tu isteri ke berapa? Isteri Rasulullah ke abah? Saya ingat masa tu isteri kedua. Sebenarnya salah isteri ketiga kan. Okey. Anak saya juga tanya tau pasal nenek Nabi ni nama apa? Saya nenek pula dah. Datuk pun saya tak ingat, tanya nenek. Okey. Datuk pun saya bertukar pada masa tu. Ada soalan tanya, Nabi ada pelihara binatang tak? Abah. Jadi soalan-soalan macam ni bermain di fikiran saya. Jadi saya cuba tanya sahabat-sahabat saya yang balik surau sama-sama, tanyalah soalan. Rupanya sahabat saya pun senak perut macam saya juga. Tak tahu. Okey. Buat-buat pensan, tak tahu. Jadi saya nak tanya ustaz yang mengajar, saya malu. Soalan ni soalan basic. Nak tanya ustazah, 2 kali malu. Okey, manalah tahu ustazah ada yang dah berkenan kat saya, tiba-tiba soalan simple tak tahu tak jadi. Okey. Jadi bila saya dengar anak saya nyanyi lagu pasal Rasulullah, anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Jadi saya tahu, oh, rupanya 7 anak Nabi. Okey, 3 lelaki, 4 perempuan. Saya tanya pula anak saya, berapa anak perempuan Rasulullah? Anak Nabi kita ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Rupanya dia ingat lagu je. Dia tak tahu sebenar. Jadi saya pun cerita kat kawan-kawan. Cerita anak Nabi kita 7 orang. 3 laki, 4 perempuan. Jadi saya macam mengajar pula pasal biodata Rasulullah. Jadi dari situ timbul minat saya untuk mengkaji. Bila saya pergi ke kedai-kedai buku, punya banyak buku-buku tentang Rasulullah. Cuma buku tu tak berapa menarik. Tak menarik minat. Jadi atas dasar saya fikir satu cara biar orang minat
orang minat pasal Rasulullah. Jadi saya kena start dengan benda buku ni biar ringkas, menarik, macam analogi mudah sajalah penonton. Kalau kita nak makan kuih lah, kita nak bagi try kuih kita tu sedap tak sedap. Pertama kena kuih kita tu color menarik, okey, color menarik, bentuk menarik, warna menarik. Jadi orang minat untuk try kuih kita. Contoh kuih Kelantan, nama pun pelik, nama contoh tai itik. Jadi bila orang dengar tai itik nak rasa. Jadi sama juga pasport saya ni pelik, orang tengok, Rasulullah pun ada pasport. Dia start beli, dia start baca. Jadi masa bincang-bincang dengan kawan-kawan sahabat saya Dr. Khalil, okey, bincang-bincang, kita buat bentuk pasport lah, senang bawa ke mana-mana. Pasport ni orang bawa ke mana-mana. Jadi start daripada situ. Jadi Dr. Khalil cakap, why not kita masuk aja dalam isi-isi, pasport tu kosong. Kita masuk biodata Rasulullah. Mungkin orang tertarik dibaca. Okey, itu idea pertama tercetusnya pasal pasport Rasulullah. Wallahualam. Terima kasih Dr. Wan Hassan tentang idea mula tercetusnya pasport ini. Saya nak buat analogi katalah ya. Ni pasport saya, ni pasport Nabi kata. Nama saya Muhammad Fauzi, nama pasport Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Warga negara saya Malaysia, warga negara Nabi seluruh alam. Kan canggih kan? Tarikh lahir saya 15 Oktober lah bla 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 kan. Nabi Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-53 sebelum hijrah. Cantik. Jadi saya nak tanyalah kepada Dr. Muhammad Khalil, apa sebenarnya hendak dipaparkan dan diketengahkan dalam pasport Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Silakan doktor. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Ustaz Fauzi dan juga panel penceramah pada petang ini itu Dr. Wan Hassan wa Ahmad. Seterusnya penonton-penonton di studio dan juga para penonton di rumah khasnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemulah kita pada kesempatan petang ini di dalam sebuah majlis ilmu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahawa bulan ini adalah bulan Rasulullah, bulan yang amat kita sanjungi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya Tuan Pengerusi, tak kenal kita tak cinta, Tuan Pengerusi. Sebab itulah kalau kita tengok, kalau kita tak kenal kekasih kita, tuan-tuan dan puan-puan penonton, kita tidak kenal siapa itu orang yang kita cintai. Sama jugalah isteri kita di rumah, suami kita sebelum kita kahwin kita kenal kan. Macam itulah kita tengok bagaimanakah Siti Khadijah radhiyallahu anha nak pilih Rasulullah, nak jadikan suami. Bukan main-main calang nak pilih tu. Dia hantarnya special brand, Ustaz. Dia hantar special brand nama Maisarah ketiga Rasulullah. Belum berkahwin dengan Siti Khadijah lagi. Semasa menghantar barang dagangan. Oh, special brand tu balik-balik dia kata, apa kau jumpa? Dia kata, oh Rasulullah tu hebat. Dia kata, Rasulullah tu langsung dia terpikat. Dia memilih Rasulullah, dia mengenali Rasulullah. Macam itulah apabila saya menggarap buku ini adalah bertujuan kita hendak nak mengenal anak-anak kita ni sebenarnya, nak menangkap pemikiran dia agar kita tahu, mengingati anak-anak dia kita siapa itu Rasulullah. Siapa itu Siti Khadijah dan isteri-isteri dia. Kita biasa menyanyikan anak-anak kita tak waktu membuaikan anak. Oh, jarang rasa kan. Lagu, saya ingat lagu Lady Gaga apa semua. Lagu tu biasalah kita dengar kan. Sebenarnya dalam konsep sini sebenarnya kita ni sebenarnya tidak pernah tengok Rasulullah sebenarnya. Apa rupa Rasulullah? Bagaimana ketinggian Rasulullah? Sebenarnya melalui buku inilah kita garap dari segi maknanya dari segi rupa bagaimana Rasulullah, bagaimanakah cara dia pendekatan baginda. Sedangkan di dalam Al-Quran telah menerangkan bahawa di dalam surah Al-Qalam dia mengatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah itu mempunyai pribadi yang amat mulia. Daripada sinilah kita tahu bahawa anak-anak kita ni sebenarnya kalau kita tengoklah apabila saya melihat dari segi pemaparan gambar rajah yang ada di dalam gambar apa tu Ustaz, kalau kita tengok jadual isteri-isteri Rasulullah. Kalau kita melihat buku-buku sirah terlalu padat bukunya Ustaz. Kadang-kadang kita tengok buku tu pening kepala kita nak tengok. Oleh itu kita atur isteri yang pertama siapa. Semua orang tahu Siti Khadijah. Isteri kedua siapa? Banyak orang mengatakan, kata Dr. Wan tadi, Aisyah. Siapa cakap? Siapa isteri yang kedua? Saya ingat ramai yang tak tahu. Orang makan Saudah lah. Saudah binti Zamaiyah.
Bermakna di sini banyak perkara-perkara yang kita tidak tahu, yang kita nak sampaikan kepada anak-anak kita. Itu sebabnya dalam konsep kita membuat satu-satu paparan dalam buku ini, kita fikir dah banyak kitab-kitab yang kita kutip, kemudian kita atur, sehingga kan kepada perperangan Rasulullah sendiri. Kita tak tahu Rasulullah ni berperang. Rasulullah berperang semua. Tidak. Pada mulanya, ya Rasulullah berperang. Lepas tu dia tak berperang dah. Dia hantar jeneral-jeneral. Dia hantar panglima-panglima dia. Rasulullah dah jadi manager dah masa tu. Sebab dia dah ajar setiap panglima-panglima dia untuk berperang. Begitu jugalah dari segi isteri-isteri Rasulullah ni. Bagaimana dia didik daripada peringkat awal hingga ke menjadi seorang muslimah yang dikata memang confirm syurga. Semua isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah ahli syurga. Adakah kita kenal isteri-isteri Rasulullah ni siapa dia? Berapa orang bangsa dia? Apa keturunan dia? Dan juga kita lihat bahawa ada juga isteri-isteri Rasulullah ini berketurunan Yahudi, Ustaz, begitu Ustaz? Mana berketurunan yang bukan keturunan Arab. Jadi di sinilah saya memaparkan buku-buku ini, saya garap sehinggalah buku ini menjadi sebuah buku yang cukup menarik agar tuan-tuan, terutamanya anak-anak kita ya, mendapati buku ini boleh menarik minat permulaan, titik awal untuk dia memulakan pembacaan sirah-sirah Nabi dan juga sirah-sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam Ustaz. Terima kasih Dr. Muhammad Khalil. Kalau tuan-tuan lihat dalam pasport Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bukan sekadar ada nama isterinya, anak cucu, tapi termasuk juga ada nama binatang-binatang kesayangan Nabi. Ada keldai, ada unta, ada kuda dan sebagainya. Saya tanya Dr. Wan Hassan lah, bagaimanakah buku ini sesuai untuk mendidik masyarakat kita? Peringkat umur manakah yang sesuai dengan pasport ini? Silakan. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, pasal saya olah sikit, bagi ilmu sikit hari ni, terus ingat pasal apa nama keldai kesayangan Rasulullah. Okey, cuba balik tanya siapa-siapa, apa nama keldai kesayangan Rasulullah? Saya rasa ramai yang tak tahu. Saya pernah test, ramai yang tak tahu. Ingat perkataan AR Badul. Badul, ya, pada belakang tu Dul. Okey, jadi keldai kesayangan Rasulullah adalah nama Dul. Terus ingat. Okey, dari segi kesesuaian, saya rasa buku ni sesuai untuk semualah. Kita ubahlah paradigma masyarakat kita. Yang kenal Rasulullah ni belajar pasal topik Rasulullah budak-budak sebelum masuk sekolah, tadika. Okey, kita ubah paradigma, jangan sebab saya test ramai yang peringkat mak ayah lagi ketua lagi tak kenal Rasulullah. Tapi kalau tanya kanak-kanak, dia kenal, dia ingat. Boleh test hari ni. Okey, jadi kita ubah paradigma biar buku ni saya rasa bukan sesuai untuk kanak-kanak, untuk semua. Okey. Start dengan kanak-kanak, memang start dengan kanak-kanak. Cara belajar bermula dari rumah, bermula dari kanak-kanak. Tapi jangan anak-anak aja tak tahu, anak-anak aja tahu, mak ayah tak tahu. Ini masalah. Okey. Saya ingat kisah Rasulullah, kalau ada seorang ibu yang minta diberi nasihat kepada anak dia suka makan coklat. Jadi Rasulullah tak nasihat lagi. Sebab apa? Rasulullah pun suka coklat, suka manisan. Jadi Rasulullah berhenti dulu baru dia nasihatkan kanak-kanak. Jadi kat sini bukan kanak-kanak saja sesuai, ibu ayah juga sesuai. Jadi kalau kita nak cerita pasal tokoh, pasal sejarah, baik kita belajar pasal tokoh Rasulullah dulu, sejarah pun pasal sejarah Rasulullah. Okey, tak kenal maka tak cinta. Okey, bagaimana ia boleh membantu pendidikan anak-anak? Okey, saya teringat satu surah Al-Hajj ayat 7, Allah berfirman, apa yang dibawa oleh Rasulullah maka terimalah, dan apa yang dilarang kamu melakukannya maka tinggalkanlah. Okey, jadi kita ingat Rasulullah sebagai idola. Okey, apa yang dibawa oleh Rasulullah semua elok. Semua perkara dari sekecil-kecil sehingga perkara yang sebesar-besar. Balance, seimbang apa yang Rasulullah ajar. Start daripada makan, minum, semua Rasulullah ajar. Okey, contoh minumlah. Okey, contoh mudah minum. Rasulullah mengajar kita minum dalam segelas air 3 nafas. Minum secara perlahan-lahan. Kalau kita kaji dari segi kesihatan pun elok untuk badan, untuk buah pinggan, elok. Mungkin orang ramai yang kena penyakit ini hari ini sebab dia tak ikut tabi'i Rasulullah. Okey, Rasulullah, cara Rasulullah pendidik. Kalau kita kaji dari segi kesihatan detail lagi, kalau Rasulullah pegang gelas ni Ustaz, pegang gelas, satu tangan kanan, satu lagi letak tangan ke bawah.
Okey, Rasulullah minum perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Air Ustaz. Air kalau kita tengok Rasulullah letak ke bawah ni, kita seolah-olah tahu kalau gelas ni minuman ni ada racun, tak ada. Okey. Biasanya gelas panas di atas kan. Panas di atas, sejuk di bawah. Kalau kita minum, kita pegang tu panas di bawah, something wrong. Okey, ada benda tak kena. Nenek saya cakap something wrong. Okey, ada benda tak kena. Jadi kat sini Rasulullah mendidik kita cara yang betul, cara minum, cara makan. Okey, cara makan. Kalau kita ajar ini sunnah Rasulullah makan baca bismillah. Okey, ambil benda yang paling dekat. Didik cara Rasulullah. Okey, kita makan 1/3 makanan, 1/3 air, 1/3 lagi kosong. Rasulullah tak makan benda bukan-bukan. Ada tak pernah dengar Rasulullah makan sup jabok? Tak ada kan? Tak ada kan? Kita lanyak semua. Sebab tu kita banyak penyakit. Jadi didik. Cara mendidik, cara makan, cara minum, cara tidur contoh. Rasulullah tidur awal kan? Rasulullah tidur awal, bangun awal. Rasulullah tidur selepas isyak. Bangun 2/3 malam. Cuba tengok sekarang. Kalau tuan-tuan lah penonton yang dirahmati Allah, tuan pengurusi, kita tengok masalah yang berlaku sekarang. Cuba kaji masalah yang berlaku sekarang. Kalau tuan-tuan, puan-puan nak cek anak-anak, kalau anak-anak yang keluar rumah malam, anak tu problem. Ini saya bagi tip. Okey, tip. Sebenarnya kalau betul kita nak jaga kesihatan, tidur awal, duduk rumah awal. Sama juga kalau suami keluar rumah malam-malam, tak suka duduk rumah malam, cek. Mungkin ada problem. Saya bukan pandai. Tapi kalau saya tengok anak buah saya, saudara-saudara saya, kalau tak ada kat rumah malam, pukul 10-11 saya cakap, ini dah start problem. Jadi kalau masyarakat kita ikutlah, tidur awal, ikut cara Rasulullah tidur apa, saya rasa masalah masyarakat hari ini tak terjadi. Masalah bosian lah, bohjan lah, orang lombor motor, lombor haram. Malam ke siang? Malam kan. Okey, orang buat problem malam. Jadi kalau kita tidur awal, masalah seumpama ni tak, saya rasa tak wujud boleh diselesaikan. Okey, macam pengurusi suruh saya berhenti je. Allahu a'lam. Doktor, saya ni sebenarnya selalu keluar malam, baik lambat. Tapi ceramah, borong. Tak ada problem kan? Tak ada problem. InsyaAllah tak ada. Jadi tuan-puan, apa pun kita berehat seketika, kita akan sambung balik pasport Rasulullah ni selepas ini nanti insya-Allah. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama Al-Kuliah pada petang ini dengan pasport Rasulullah. Apapun hari ini bukan kita di Studio C, tu saya terkeliru tadi tu, kita berada di Tetret sebab Studio C sedang mengalami perubahan set baru. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan nanti set baru. Kalau sempat lah ya. Apapun saya tanya kepada Biro Hawa Surau Al-Jannah, ada tak soalan? Silakan kalau ada soalan. Assalamualaikum doktor. Saya ingin bertanya soalan, apakah hikmahnya semasa Rasulullah kecil menyusu dengan Halimatus Sa'diyah, sedangkan dia duduk jauh daripada kota Mekah? Okey, terima kasih yang bertanya. Dr. Mak Khalil, saya baca dalam pasport Nabi ni ada 2 ibu susu Rasulullah. Satu Thuwaibah Al-Aslamiyah, yang kedua Halimah As-Sa'diyah. Jadi boleh tak huraikan sikit kenapa hikmahnya? Sedangkan jauh tu. Mekah dengan tempat Sa'diyah, Halimah As-Sa'diyah jauh sangatnya, tapi terpisah. Macam mana? Silakan. Orang lelaki nak menjawab ni susah Ustaz sebenarnya. Patut orang perempuan yang menjawab. Tapi tak apalah. Sebenarnya begini, signifikan kalau kita tengok dari segi sifat-sifat ataupun sirah Rasulullah ni, sebenarnya tuan dan puan-puan penonton di rumah, dia ada signifikan dia sendiri. Setiap perkara tu. Saya jawab, setiap perkara. Sama ada menyusu ke, sama ada dia berperang ke, mesti ada sebab-sebab tertentu untuk umat dia pada akhir zaman. Susu, heboh sekarang kita tengok menyusu. Di hospital kita tengok Ustaz, menyusu sana, iklan sana sini. Rasulullah dah mula-mula dah buat dah tu. Menyusu tu. Pertamanya bila kita menyusukan pada orang lain, yang pertamanya saya nak jelaskan di sini bahawa jangan berhenti menyusu sebenarnya Ustaz. Jangan berhenti menyusu. Kalau kita susu tak ada, kata orang perempuan ni kadang-kadang tak boleh menyusu, kita menyusukan pada orang lain. Siapa yang boleh numpangkan? Ibu tumpang. Itu signifikan. Yang keduanya, bila kita nak menyusukan anak ni sebenarnya, bila bagi pada orang lain sebenarnya kita bercampur gaul dari segi budaya.
bahasa. Saya pernah dengar daripada ustaz mana ada sirah mengatakan Nabi banyak belajar bahasa apabila dia bersama kaum. Kalau tak silap saya, Halimah tu ni macam orang kampung lah ustaz. Dia belajar satu bahasa yang agak jauh sikit lah. Jadi di sinilah signifikan kenapa kita menghantar anak-anak kita. Yang pentingnya ni bukan itu. Yang penting jangan berhenti menyusukan anak walaupun kita tak bersusu ustaz. Jangan bagi susu tin. Susu tin banyak bahaya. Tu tegang. Ada baiknya tapi seelok-eloknya susu ibu. Wallahu a'lam ustaz. Yalah, itu susu ibu untuk 2 tahun yang pertama lah. Bukan susu lembu. Susu lembu tu kemudian lepas tu lah ya. Bukan tak ada khasiat, ada khasiat juga. Apa pun saya tanya sikit lagi Dr. Mat Khalil. Apa beza Suwaibah dengan Halimatus Sa'diyah ni? Siapa dulu menyusukan Nabi? Sampai berapa tahun menyusukan Nabi? Silakan. Kalau tak silap saya ustaz, yang menyusukan yang pertama sekali, kalau tak silap lah yang Halimatun Sa'diyah. Sejak kalau tak lahir silap kan? saya, sejak dilahirkan. Okey. Sebab tu barulah diberi. Sebabnya kalau tak silap saya dalam saya belajar surah di situ, Halimatun Sa'diyah ni sebenarnya mula dia tak nak. Dia tak nak. Selepas tu balik rumah dia resah. Bila resah datang balik sebab zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu tu satu kebanggaan siapa dapat menyusukan anak. Dia ada macam satu apalah ustaz, macam satu bisnes tapi saya tak tahulah. Tapi dia cukup berbangga. Selepas itu barulah dia datang balik kata dia, ya Aminah, aku nak nyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendekat dibawa balik sehingga ke 5 tahun saya ingatlah. 5 tahun. Betul doktor. Memang satu bisnes ketika itu ambil upah menyusukan bayi di Mekah. Okey, kita terima lagi soalan kedua dari Biru Hawa Surah Al-Jannah. Silakan. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya ingin mengajukan satu soalan. Bagaimanakah untuk kita mewujudkan rasa kecintaan kita kepada Nabi supaya kita rasa kita sentiasa dekat pada baginda dan para sahabatnya? Terima kasih. Sebab doktor saya sebut Nabi memang sayangkan kita. Sampai akhir hayat pun umatku. Dia tak sebut isteriku ataupun bangloku. Dia sebut umatku dia sayang. Tapi kita macam mana pula? Bila nak mati tu sebut isteri pula kan? Tak sebut nabiku. Silakan doktor. Okey, terima kasih akak yang bertanyakan soalan dari Biru Hawa Surau Al-Jannah Desa Utama. Saya tak pernah sampai surau tu. Okey, bagaimana mewujudkan rasa cinta kepada Rasulullah? Saya buat analogi mudah kehidupan kita hari ini. Macam mana kita nak wujud rasa cinta kepada orang yang kita cintai. Macam kekasih kita lah. Macam mana? Pertamanya, kita kena selalu ingat dia. Ingat. Jadi, bukan sekadar kita cakap ingat. Ingat ni tak cukup sebenarnya. Kita kena ikut sunnah Rasulullah. Di samping, pertamanya, kalau saya cakap kena tunjukkan cerita, semua orang kena ada pasport Rasulullah, kena baca. Okey, itu tanda pertama bagi sajalah cinta Rasulullah. Saya nilai, ini penilaian saya. Yang kedua, baca sirah, okey, baca sunnah-sunnah, ikut sunnah Rasulullah. Kerana kalau kita baca betul-betul Rasulullah begitu sayangkan umatnya. Okey, kalau saya nak cerita di sini pun saya rasa sedih juga. Macam mana Rasulullah di saat-saat akhir dia tak sebut benda lain. Saat paling sakit kematian dia nak cabut nyawa dia sebut umatku. Bayangkan kecintaan kita pada Rasulullah. Jadi kalau kita tahu Rasulullah tu cinta pada kita, kita pun kena sama. Okey? Dan kalau tak silap saya, kalau kita selalu mengingati Rasulullah akan ingat kita. Okey? Jangan hari Jumaat aja kita ingat berselawatlah kamu pada hari ini sungguhnya Allah berselawat pada Nabi. Jangan hari Jumaat saja, sepanjang masa. Macam kekasih kita lah, kita ingat sepanjang masa. Wallahu alam. Okey, terima kasih. Kena ingat sepanjang masa. Cara ingat Nabi adalah kita perbanyakkan cinta Nabi, banyak ingat Nabi. Kita ambil soalan ketiga. Silakan kalau ada soalan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doktor, Nabi Muhammad selalu membantu isteri baginda dalam kerja-kerja rumah. Umpamanya menjahit pakaian baginda yang koyak. Tapi zaman sekarang ni doktor payahlah nak cari suami yang sebegini. Apa komen doktor? Okey, saya nak sentuh sikitlah. Kalau kita pernah lihat visual klip video Mahaizin dalam topik album The Chosen One, tengok ada seorang tua sedang menjahit kasut dia. Dia memaparkan Nabi macam tu dia jahit kasut dalam rumah dia sendiri. Jadi respon macam mana doktor tentang suami payah nak bantu isteri di rumah, menyepah rumah dia? Silakan. Itulah Ustaz. Bisa saya jawab kot? Ya, silakan. Okay.
Sebenarnya kebanyakan kita suami, saya bercakapkan diri saya ni ya, kalau apa, sebenarnya membantu isterinya, kebanyakan kita ni membantu isteri nak cari kahwin lain. Ya, kebanyakannya laki-laki ataupun suami sekarang dia bantu itu, rupanya dia ada di sebaliknya. Sebenarnya kalau kita sebenarnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kalau kita bawa menjahit baju itu contoh banyak lagi kerja lain yang kita boleh buat. Kenapa kita tak buat? Sebab suami itu sendiri, ini saya lagi kena tu. Suami itu sendiri tak tahu bagaimana nak membaca sunnah, sirah sendiri pun tak tahu. Saya rasa ustaz bukannya orang awam macam kita je. Ustaz pun ada juga. Ada juga sebab saya lah ni. Kadang-kadang kalau dia lah isteri itu bukan isteri zaman sekarang ni bekerja siang, kadang-kadang ada bekerja malam, kerja kilang. Suami kadang minum teh. Jadi bagi saya nak menangani masalah ni semuanya, bagi saya macam mana Dr. Wan, saya rasa kita tembak je lelaki-lelaki macam ni kan. Macam mana Ustaz? Silakan Dr. Wan. Boleh kongsi Dr. Wan, silakan. Saya tambah sikit lah. Ya. Soalan akak tadi macam menyindir saya memang jahit baju. Kawan saya lagi banyak, bukan dia jahit baju isteri dia aja, dia jahit baju orang lain. Rupanya dia tukang jahit. Tailor. Tapi sebenarnya memang saya akui memang susah nak ikut 100% Rasulullah. Walaupun saya cakap susah, tak sisi kita guna itu sebagai alasan untuk kita tidak buat. Kita buat sedaya mungkin. Analogi mudah saya macam ni lah. Rasulullah ni lengkap. Contoh kalau kita dunia hari ni, kalau kita nak jadi kaya lah. Kalau kita nak jadi kaya, kita kena berkawan, bergaul, duduk dengan orang kaya. Katakan saya boleh duduk dengan Syed Mokhtar lah. Syed Mokhtar ada harta saya ingat lebih kurang 5-6 bilion. Kalau saya ikut falsafah hidup dia 1% je, saya ingat harta saya ada dalam 50 juta. Ya. Cuba bayangkan kalau kita ikut Rasulullah, kita tak boleh ikut 100%, kita boleh ikut 50% lah, 10%, kita jadi orang yang terbaik tahu. Kita ikut macam ni, katakan cara Rasulullah berkeluarga. Okay, kita ikut. Jangan nak ikut yang kahwin je. Okay? Macam mana Rasulullah mendidik isteri ramai, tak ada masalah. Kita ni ustaz, isteri baru 2 orang, Allah. Isteri baru 1 orang, dah ada masalah. Kita tengok ke situ. Jadi jangan jadikan alasan tak boleh ikut. Kita cuba ikut semampu mungkin. InsyaAllah kalau kita berusaha. Tak dapat semua, jangan tinggal semua. Ya, Okey, saya tanya Dr. Muhammad Khalil lah. Saya tanya, ni dalam pasport Nabi ni ada pelan rumah Rasulullah. Ni saya tertarik ni, pelan rumah Rasulullah ni. Di Masjid Nabawi Muda ada rumah Juwairiyah, ada rumah Ramlah, ada tepi-tepi ni rumah Hafsah. Macam mana dia dapat gambaran rumah Rasulullah ni sebegitu cantik, ada susunan bilik-bilik, rumah-rumah lagi. Silakan Doktor. Inilah yang nak dipaparkan di dalam buku ini. Bukan sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang hebat di dalam pendidikan. Malah setiap tingkah laku ustaz. Itu sebabnya kalau kita tengok, ustaz kata tadi rumah dia. Rumah dia tu setiap bilik. Kenapa bilik Zainab letak di situ? Kenapa bilik Siti Fatimah Az-Zahra diletakkan di bawah, di bersebelahan dengan Zainab? Kenapa Rogayah di sebelah sana? Ada sebabnya. Sebab itu kalau kita ikut plan yang dia letakkan di situ, kalau bini ramai itu 7 tu ustaz. Tapi kalau kita bini 4, dia adalah kaedah-kaedah dia kan. Jadi bila dia letak, ada sebab dan musababnya. Sebab itulah plan ini pernah ditiru. Saya ingat ada satu artikel saya baca ustaz. Plan ini ditiru oleh pihak barat, di mana plan ini dapat mententeramkan suasana di dalam rumah, susunan di dalam rumah dan juga pengurusan manusia, keluarga di dalam rumah itu. Kalau kita tengok, dia menggilirkan, minta maaf lah, dia menggilirkan Siti Aisyah waktu bila, dia menggilirkan Rogayah waktu bila. Dia begitu, sehingga kan ada satu, saya ingat di bawah sekali tu ustaz, Siti Fatimah berdepan bilik, di belakangnya adalah ibu tiri dia, siapa, Zainab. Kenapa? Dia kata sirah pula mengatakan dia sebelum dia bermalam di rumah isteri dia Zainab, dia mesti melalui Fatimah dulu. Kenapa? Saya sendiri pun tak dapat jawab, sedang mencari lagi ni. Mencari lagi kenapa, apa signifikannya daripada situ. Sebab itulah saya suka ustaz, buku-buku ataupun teknik-teknik yang dipaparkan oleh Rasulullah, sama ada rumah, sebab dia cara hidup dia sesuai dengan cara kehidupan kita sekarang. Memang sesuai. Kita ikutlah cara dia.
Rumah dia macam mana. Sebab tu itu belum tengok lagi rumah Ustaz di bersama Siti Khadijah lagi. Wallahu a'lam. Okey, sebelum Dr. Wasan menyambung, apa kata kalau kita berehat dulu Doktor ya? Kita berehat dan kita jumpa lagi selepas ini dengan tajuk Pasport Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain. Terima kasih, syukran, jazakallah sebab setia bersama dengan Pasport Rasulullah pada petang ini. Apa pun saya terbelet-belet tadi, saya pun terfikir juga sejak saya orang kata apa, sejak 30 tahun umur saya sekarang selepas balik lah ya. Baru saya jumpa bagaimana susunan rumah Rasulullah ini. Cuma tanya sikit je Dr. Wan, macam mana dapat sumber? Sebab saya belum baca lagi mana buku ada sebini rupa rumah Rasulullah dengan kedudukannya. Silakan. Okay. Saya cerita dari segi kedudukan, sumber memang sumber sahih kita ambil, saya lupa kitab tu. Saya minta maaf. Tapi kedudukan rumah Rasulullah, cuba tuan-tuan kalau tengok kedudukan isteri. Kat sini, ini pandangan peribadi saya. Saya tengok susunan Rasulullah ikut tabi'i tau. Tabi'i alam ataupun ikut secara alami. Cuba tengok pusingan angin. Pusingan angin taufan. Dia pun pusing kiri ke kanan. Cuba tengok putaran air, kiri ke kanan dia pusing. Lawan arah jam. Okey, lawan arah jam. Cuba tengok pokok yang menjalar naik, lawan jam. Cuba ingat tuan-tuan puan pergi ke Mekah masa tawaf, kiri ke kanan. Jadi sebagai petua, saya rasa lah Rasulullah letak pun isi ketiga, keempat susunan tu sampai terakhir. Dan ini saya rasa bolehlah kalau kita nak amalkan, nak ambil berkat, susunan bilik-bilik anak-anak, kalau boleh letak yang senior tu, yang anak pertama sebelah kiri, seterusnya. Okey, ini pandangan peribadi saya. Wallahu a'lam. Okay. Saya tanya Dr. Wan Muhammad Khalil lah. Dr. Muhammad Khalil, tak ada Wan Dr. Muhammad Khalil. Sekarang ni timbul konflik di kalangan remaja-remaja kita tu, remaja Muslim lah, tentang role model. Sedang mencari role model, ikon lah, idola lah, contoh teladan uswah hasanah lah dalam kehidupan seharian mereka, sampai mereka tersalah. Kadang jumpa Lady Gaga lah, Lady tak Gaga lah, Lady Gaga pun ada juga. Macam mana nak ubah persepsi remaja kita supaya role model mereka lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Silakan Dr. Muhammad Khalil. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya apabila perkataan konflik, saya tak tahulah apa fahaman konflik oleh setiap dia orang. Bagi saya konflik ni kacau bilau. Konflik ni kacau bilau kepala. Saya kata remaja sekarang ni dah konflik dia bertambah hebat. Dia tak tahu siapa idola-idola mereka. Kenapa disebab dia jadi begitu? Kenapa? Sebab itu adalah disebabkan kesilapan ibu bapa sendiri. Ibu bapa sebenarnya apabila dia memberi pendidikan sejak dari kecil hingga pada peringkat umur tertentu, mereka tak memikirkan apakah akibatnya selepas itu. Konflik ini wujud disebabkan oleh awal kelahiran kita. Saya suka begini. Saya dah bincang dengan banyak tempat yang mengatakan bahawa sebenarnya kita ni pendidikan anak ni Ustaz ni kita bahagi kepada 3 zon saja. Zon pertama kita namakan dia adalah zon kasih sayang. Zon kasih sayang ni di antara ketika kita minta maaf bersama suami sehingga dia melahirkan anak kita berumur 8 tahun. Zon kedua ni saya kata bahawa zon kritikal. Zon kritikal ni adalah zon yang berada di antara 8 tahun sehingga umur 15 ke 16 tahun. Ini semua ni umur balik Zon ketiga zon bebas. Zon bebas ni mak bapak tak boleh buat apa. Sorry. Bak kata orang putih Ustaz, sorry to say. Kadang-kadang umur 15 hingga ke 25 lebih banyak di luar mempengaruhi anak kita daripada di dalam rumah. Itu sebabnya kalau saya menyentuh kasih sayang idola, dia nak pilih idola tu, apa yang kita buat? Itu sebab dalam zon kasih sayang pada peringkat awalnya, apa yang kita sumbat kepada telinga anak kita setiap hari? Apa yang kita beri kepada anak kita? Makanan dia. Abang kata tadi yang kita dah bincang, susu apa yang kita beri. Kalau katalah susu tin, jadi anak tin lah. Dia begitu. Kalau kita bagi makan makan junk food anak kita. Kurma jadi kurma. Itu anak-anak kita. Maknanya ada peringkat ini baru peringkat kita didik. Macam mana kita mencium anak kita baru peringkat kasih sayang ni. Bagaimana kita peluk dia. Ini ayah ni saya nak meluk mak aja, anak tak dipeluknya. Peluk, cara peluk.
peluk ni ada peringkat. Dr. Wan dia faham. Peluk-peluk ni, dia pakai peluk. Jadi sebenarnya kalau kita tengok zon kasih sayang ni waktu ini, apa yang kita didik insya-Allah pada zon kritikal senang masuk macam air di dalam span span. Tapi kalau dah zon kritikal dan zon kasih sayang ini telah kita mantapi dengan sirah Rasulullah, dengan agama, dengan kerohaniannya, insya-Allah anak kita 15 tahun ke atas hingga tu, kalau dia keluar dia tarik macam tali tu. Tali dia tarik balik. Dia keluar dia tak ke mana, dia datang pada kita. Saya kata ustaz kalau saya tanya ustaz lah, ustaz suka makanan masakan siapa ustaz? Ustaz nak tanya mesti jawab bini ni. Mesti isteri, betul tak? Sebab dia takut dengan isteri. Sebenarnya setiap orang saya rasa kata mak, betul tak? Kenapa? Air tangan tu. Kenapa air tangan? Kenapa? Itulah sebabnya DNA panjang cerita nanti itu nak kena kursus panjang ustaz. Di mana kita lihat di situlah kita tanam kepada jiwa dan pemikiran anak-anak menyebabkan dia menarik pada kita. Ini di rumah tidak. Di rumah dengan mulut mak dia, bapa dia dengan seluar pendek, mak dia entah apa benda saya pun tak tahu. Di sinilah kita melihat bagaimana kita mendidik dan di situlah dia akan memilih. Dia pandai memilih idola. Tak payah cakap kita suruh dia pilih Rasulullah, dia akan pilih sendiri ustaz. Dia pilih orang yang terbaik. Dia akan memilih orang-orang yang betul. Ada landasan dia. Itu sebab ustaz, saya berpesanlah kepada ibu bapa, mendidik anak pada peringkat awal adalah start bermula daripada kita memulakan persetubuhan ataupun bermulanya kita bersama suami sehingga dia lahir, sehingga dewasa lah. Dan kita bagikan pada ada satu zon lagi ustaz. Zon tu saya tak cerita. Zon umur 40. Itu kita lah ni semua berat ni. Ini yang suami cerita tadi. Okey, wallahu alam. Saya tanya Dr. Wan. Kita rancak ni sebenarnya. Sebab pasport Rasulullah ni bercerita tentang model Rasul kan. Kita dekati Nabi, bahawa tanda kita cinta kat Nabi. Ini satu kekeliruan berlaku dalam masyarakat kita. Saya baca pasport nombor berapa ni? Nombor 4 muka surat ya. Isteri-isteri Rasulullah ada 12 orang. Ramai menyangka bahawa Nabi kahwin serentak 12 orang. Fuyo. Nak tanya doktor, boleh tak tolong cerita macam Nabi kahwin? Ada 4 ke? Ada 6 kali sekaligus ke? Ataupun 12 orang sekaligus? Silakan. Terima kasih Ustaz. Saya beri cerita topik kahwin ni, saya malu sikit. Okey. Takut saya terjadi pula kahwin. Terkahwin. Okey. Pasal perkahwinan Rasulullah, banyak pendapat lah. Saya ambil pendapat yang paling masyhur, 12 isteri. Okey. Rasul tak kahwin terus. Kalau kita tengok selepas kematian isteri pertama, okey, Siti Khadijah, baru Rasulullah kahwin. Dan Rasulullah kahwin, kita tak boleh, ini antara perkara khususiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia boleh kahwin lebih daripada 4. Kita tak boleh, 4 saja maksimum. Okey. Saya masih ada kuota lagi. Ada 3 lagi, bujang 3. Okey. Ini perkara khususiah Rasulullah boleh kahwin. Dia tak kahwin serentak dan dia kahwin pun ada sebab. Okey. Ingat apa yang Rasulullah buat adalah kerana demi agama. Dia letak agama Allah di depan. Jangan kita ada syak wasangka apa. Okey. Rasulullah kahwin atas dasar agama, atas dasar sayang kat umat untuk mengembangkan Islam. Dia tak kahwin serentak ustaz. Dia kahwin peringkat-peringkat dan punya sebab-sebab yang kukuh demi agama. Wallahu a'lam. Okey, bila saya baca lagi memang saya tertariklah. Biasa kita dengar cucu Rasulullah, biasanya yang popular Hasan dengan Husin. Tapi di sini masya-Allah ada lebih kurang 10 orang cucu Rasulullah, laki-laki dan juga perempuan. Yang saya tanya Dr. Muhammad Khalil lah ya. Apakah impak daripada penerbitan buku pasport Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Silakan. Sebenarnya kita sambung balik cerita tadi ni ustaz ya. Impak daripada buku apabila kita mengarang buku sedemikian adalah untuk melihat anak-anak kita ni menarik minat anak-anak. Pertamanya nak memulakan pembacaan. Kalau kita tengok buku-buku yang kita beli di rumah, masya-Allah, entah apa buku majalah saya tak tahulah ustaz. Sedih saya tengok. Saya tak pernah tengok majalah-majalah yang berbentuk agama. Jarang saya tengok di rumah. Sebab itulah apabila kita melihat buku seperti ini, bila saya tengok, bila saya peringkat awalnya ustaz, saya tak bagi. Tuan-tuan dan penonton semua, saya tak bukan untuk ustaz-ustaz ataupun orang tua-tua, ibu-ibu. Untuk budak-budak sekolah. Rupanya selepas 2-3 minggu tu, semua ustaz beli. Semua orang besar-besar beli.
Sudah. Itu sebabnya saya kata bahawa impak jadi yang pertamanya dia menarik minat. Itu sebabnya di dalam itu kalau kita tengok pertamanya bukan sahaja dari segi sirah Rasulullah yang ada di situ. Sebab daripada perlakuan ataupun tindak tanduk yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pertamanya, saya akan tengok bahawa kalau kita tengok, kalau tidak pendidikan pun, impak daripada situ kita tahu Rasulullah ini siapa. Seorang doktor. Dalam ruqyah perubatan. Oi, Rasulullah hebat. Kalau kata-kata ruqyah ni lah, banyak perkara-perkara yang kita tak tahu. Sebenarnya dalam sistem perubatan Islam ni sebenarnya perubatan alternatif ke Ustaz ataupun perubatan utama Ustaz saya kata? Utama. Tapi kebanyakan kata alternatif. Siapa kata? Itu masalah dia. Di hospital itu adalah perubatan-perubatan ruqyah Islam juga. Tapi kita tak faham. Itu sebabnya kalau kita tengok ruqyah-ruqyah yang kita jalani menggunakan ayat Al-Quran. Kita kata jin tak ada. Jin tak ada di dalam di dalam perubatan biasa. Kemudian kita penyakit ain dan sebagainya. Sebab itulah kita menonjolkan sifat-sifat Rasulullah menjadikan kita akan mengetahui cerita-cerita Rasulullah akan datang yang lebih detail Ustaz. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih tuan puan. Itulah ya kisah sikit sebanyak impak dari pasport Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Apa pun tuan puan, kita berehat seketika kembali selepas ini insya-Allah. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Terima kasih anda setia bersama dengan saya dalam Al-Kuliah petang ini tajuk pasport Rasulullah. Saya yakinlah anda memang sewajarnya ada satu pasport sekurang-kurangnya dalam rumah kita. Ini senang je. Dalam beg dan kereta kena ada. Apa pun ramai SMS saya, Dr. Wasan tanya macam mana nak beli, nak hubungi siapa, berapa dolar Amerika ni harga dia, berapa rial. Silakan Dr. Wasan. Okey, terima kasih Ustaz. Memang sebenarnya ramai permintaan pasport ni menunjukkan ramai kesedaran orang-orang Islam tentang Rasulullah. Jadi pasport ni boleh didapati di kedai-kedai popular, buku-buku popular, kedai MPH boleh dapatkan. Jika tuan-tuan jauh dari tempat tu boleh hubungi saya lah. 012 631 2010 Dr. Wan Hassan. Sekali lagi 012 631 2010. Harga di pasaran RM29.90 dan siapa berminat nak jadi ejen pun boleh hubungi nombor tadi 0126312010. Saya tak ada masa nak cerita pasal detail, boleh runding, boleh bincang. Okey, itulah harganya dan cara untuk menghubungi. Jangan hubungi saya ya, saya tak jual. Okey, apa pun saya tanya Dr. Muhammad Khalil, apa perancangan? Sebelum itu tuan-tuan boleh jumpa pasport ini di Jom Heboh minggu depan di Terengganu. Dataran Shah Bandar ada dijual ni. InsyaAllah bagi orang Terengganu. Jumpa minggu depan Al-Quliah secara live hari Jumaat minggu depan. Apa pun tanya Dr. Mak Khalil, apa perancangan untuk masa depan? Pasport Nabi dah siap dah. Kau nak buat pasport lain pula ke? Pasport saya ke? Apa perancangan? Silakan Dr. Mak Khalil. Terima kasih Ustaz, penonton-penonton di rumah. Sebenarnya kita jangan berhenti. Saya ni sebenarnya tak nak berhenti nak buat pasal Rasulullah ni. Jadi insya-Allah lah kalau ada rezeki kita akan mengeluarkan pasport Khulafaur Rasyidin ya. Itu Adi, Osman, Umar dan juga Abu Bakar. Kemudian isteri-isteri Rasulullah. Kita bukan panggil pasport. Kita tak tahu lagi tapi perancangan begitu. Tapi buku-buku yang telah kita buat, yang saya bentuk juga ada juga, iaitu seperti teknik mendidik anak dari jiwa yang tenang. Itu dah ada di pasaran jugalah. Dan juga buku-buku seperti Wahai Anakku. Saya main anak je ni. Senang. Anaklah kita nak didik Ustaz. InsyaAllah kalau ada diizinkan Allah, kita cuba nak menerbitkan lebih kurang dalam 5-6 buku tahun ni sajalah, tak banyak, berhubung dengan Rasulullah dan keluarganya saja. Itu saja Ustaz kasih saya, sebab buku-buku begini amat laris juga Ustaz. Kita bukannya nak menjual sebenarnya peringkat awalnya, tapi masing-masing ibu bapa, anak-anak, rupanya masing-masing ni alhamdulillah kesedaran dah ada, kedahagaan itu dah ada pada setiap ibu bapa. Alhamdulillah, didiklah anak dengan jiwa yang tenang. Alhamdulillah, wallahu alam. Okey, terima kasih. Sebab senang bawa ni. Dalam poket boleh letak. Ustaz. Senang. Masya-Allah. Dan
Cuma untuk anda, jangan bawa dalam masuk jamban ya, sebab ada kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kena jaga. Ini pasport Rasulullah, bukan pasport kita. Jadi jangan biarkan dia hilang ni harta kita. Apa pun tuan perempuan, kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tokoh yang telah bertugas lemus orang kata menghasilkan satu buku yang kecil tapi sungguh bermakna untuk pendidikan anak-anak dan juga pendidikan orang tua sekaligus. Senang dibaca. Malam-malam nak tidur kita buka dulu tengok tentang cucu Rasulullah dan sebagainya. Terima kasih Dr. Hasan. Terima kasih Dr. Mak Khalid. Terima kasih kepada semua yang hadir dalam Dewan Tetrek pada petang ini, iaitu daripada Biro Hawa, Surau Al-Jannah, Taman Jasa Utama Batu Ke, dan juga seluruh rakyat melihat pada petang ini. Apapun terima kasih kepada Aifa Health dan Berhad yang telah yang telah beri sumbangan kepada yang bertanya, dan juga kepada Orlando Catering yang menyajikan makanan yang sedap untuk kita pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Di mana? Di dataran Shah Bandar, Kuala Terengganu. Ingat ya, Al-Kuliah live secara langsung di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar, tidak kekal. Betulkan niat dari sekarang, tukar sikap kita yang merugikan. Quran dan Sunnah jadikan panduan, agar besok kita tidak kekesalan. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah iktibar kalau mahu sedar. Di sana tiada taulan yang membela, amal ibadah itulah pembela kita. Ayuh bersegeralah buat kebajikan, jangan dilalaikan oleh nafsu dan syaitan. Bangkat dan harta tidak akan kekal, bahkan apa yang ada akan ditinggal. Hidup di dunia hanya sementara, buatlah persiapan untuk ke sana. Ayuh bersegeralah menuju Allah, taatilah Dia, minta ampun padanya. Mati bila-bila masa boleh tiba, jangan sampai kita tidak bersedia. Di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar, tidak kekal.